Oh, tak boleh ke? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, 10, 9, 8, 6, 5, 4. Okey, on air, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah, yang Allah telah sediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana apa yang telah kita janjikan untuk bersama dengan pasangan yang baik ini, iaitu Ustazah Asma dan juga Ustaz Tengku, yang pada malam ini masing-masing sedondon nampak malam ni cantik dalam keadaan yang nampak macam berdebar pun ada, macam baru nak akad nikah balik pun ada. Dia panggil demikian. Alhamdulillah, kita syukur kerana pada malam yang baik ini kita berjanji untuk bersama dengan ikon keluarga yang baik ini untuk kita sama-sama berbicara tentang satu tajuk yang indah pada malam yang disebut dengan Nuzulul Quran ini. Iaitu malam yang kita berada pada malam ini merupakan malam yang besar nilainya dalam hidup orang mukmin. Kerana malam ini merupakan malam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi tajuk yang kita nak bincangkan malam ni Ustazah, masing-masing dalam keadaan yang tak tahu nak sebut apa dia ni, Ustaz nak tanya apa ni. Masing-masing agak-agak demikian. Jadi walaupun ini sekalipun sebenarnya kita santai-santai je malam ni Ustazah, dan kita bersama dengan sahabat-sahabat penonton dan juga pertubuhan pendokong dan pencinta ulama membawakan perbincangan tajuk yang indah pada malam ini, dosa yang tak terampun. Tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Boleh jadi kita faham satu lapisnya maknanya dosa ni tidak diampun langsung oleh Allah. Itu mungkin fahaman yang awal. Tapi sebenarnya kita maksudkan ialah di mana dosa yang tak terampun ini orang yang tak mengambil kesempatan dengan bulan Ramadan ini. Sebab Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan keampunan Allah. Tiba-tiba kenapa dosa ni tak terampun juga? Boleh kita mulakan dengan Ustaz, kemudian Ustazah. Dua-dua orang ni boleh pasing-pasing di antara satu sama lain. Itu mudah-mudahan kita mulakan dengan Ustaz dahulu, memukaddimahkan cerita sikit tentang Ramadan kita ini. Kemudian lepas pada tu Ustazah sambung balik tentang apa yang disebut oleh Ustaz Tengku. Boleh kan Ustazah? Ustaz, begitu kan? Mudah-mudahan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dipanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab memanjangkan rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, moga-moga Allah memberi yang terbaik kali ini bagi Ramadan kali ini, sebab belum tentu kita akan berhadapan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Kemudian segan nak bercakap dengan tuan guru kita ni, Ustaz Ahmad Dasuki, bertanya soalan pada anak murid yang selalu follow. Mana tuan guru bertanya lah, Masya Allah. Rasa segan, tak keluar suara ni. Allah. Sama-sama berguru ni. Saya menumpang ilmu daripada Ustaz dan Ustazah, dan kita saling menumpang di antara satu sama lain. Masya Allah. Okay, Insya Allah. Persoalan tadi Insya Allah saya cuba jawab. Sebab apa? Sebab memang ramai yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala
tetapi ramai yang terlepas dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Kerana kita semua tahu bahawasanya solat adalah kefarduan. Solat adalah tonggak kejayaan dunia dan akhirat bagi seorang insan. Selepas syirik, dikatakan para ulama bahawasanya solat itu yang kedua dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak menunaikan solat sepanjang hidup dia. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Dan seandainya kamu berbuat demikian, kamu dikatakan dalam golongan orang yang rugi. Dan dalam satu kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi yang menyatakan bahawa mengingati Allah itu ditafsirkan sebagai mendirikan solat. Dan seandainya banyak benda yang melalaikan di hidup kita ni dengan perniagaan ke, pekerjaan ke, anak-anak sebagainya, maka kita akan digolongkan di kalangan orang yang rugi. Bila kalangan orang yang rugi, nerakalah tempat dia. Dan di sini juga hadis Nabi yang menyebut berkaitan dengan solat adalah yang diriwayatkan oleh Imam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Pertama-tama sekali yang akan dihisap, yang diperhitungkan pada diri seorang itu pada hari kiamat adalah dari amalnya, iaitu tentang solatnya. Jika solatnya benar, yang sempurna, maka yang bersangkutan itu akan menang dan berhasil. Dan jika solatnya kurang, itu tidak benar, maka yang bersangkutan itu akan rugi dan menyesal. Begitu juga dalam surah Al-Muddathir, dalam ayat 42, 42, Allah berfirman yang maksudnya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulunya tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat. Masya Allah. Kemudian hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Nabi bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus solah. Maksudnya, yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan yang kafir, iaitu meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Masya Allah. Kemudian, sabda Nabi lagi yang bermaksud, barang siapa yang menjaga solatnya, maka solatnya itu akan menjadi cahaya baginya dan petunjuk serta penyelamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya, maka tiadalah baginya mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Malah pada hari itu, dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf, iaitu mereka dari kalangan orang kafir. Riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan Tabari. Menurut sebahagian ulama, sehubungan hadis tadi, orang yang meninggalkan solat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama-sama dengan 4 orang di atas tadi, iaitu orang yang meninggalkan solatnya kerana disibukkan oleh hartanya, jabatannya, atau kerana menguruskan perniagaannya. Maka bagi siapa yang disibukkan oleh hartanya lalu meninggalkan solat, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama Qarun, orang kafir yang terkaya. Orang yang disibukkan oleh kerajaannya atau kekuasaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama Fir'aun, iaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan orang yang disibukkan oleh jabatannya atau urusan kementeriannya yang sedang dipimpinnya, maka ia pula akan dibangkitkan bersama-sama Haman. Begitu pula barang siapa yang disibukkan oleh perniagaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir yang durjana dari Mekah. Masya Allah. Dan akhirnya saya tangguhkan pengenalan saya kali ini dengan satu hadis Nabi. Barang siapa yang menemui Allah sedangkan dia menyia-nyiakan solatnya, maka Allah tidak akan menghitungkan kebaikannya, iaitu jika dia menyia-nyiakan solatnya. Hadis riwayat Tabarani. Dan akhirnya berkata Ibn Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang mengakhiri solatnya dari waktunya yang sebenar
atau dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Masya-Allah. Jadi sebagai pendahuluan berkaitan dengan solat ini, maka kita dapati barang siapa yang meninggalkan solat, maka pengakhiran kehidupannya sangat-sangatlah dahsyat. Iaitu antara kerugian terbesar bagi seorang insan. Bila diberi peluang, dia tidak menunaikan yang sepatutnya, maka Ramadan berlalu, dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Ustazah nak tambah lagi terhadap perbincangan kita untuk mengapa dosa di kalangan kita ni masih lagi terlekat dan tak terampun di sisi Allah. Sedangkan kita dah berada dalam bulan Ramadan. Pandangan Ustaz Tengku sebentar tadi, yang pertama di antaranya terlekat kerana kita tak selesaikan masalah solat. Ya. Yang kedua Ustazah, yang ketiga, yang keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru kami Ustaz Ahmad Dusuki. Terima kasih juga kepada Encik Suami, subhanallah, kepada Ustaz Haris yang berada di belakang tabir. Seterusnya kepada muslimin muslimat yang turut hadir, ibu ayah, anak-anak sekalian, subhanallah, alhamdulillah. Sebetulnya sebelum kami dapat penerangan daripada Ustaz, memang fahamkan dosa-dosa yang tak terampun tu. Lepas tu yang kami pun rujuklah kitab Al-Kabair ni Ustaz. Bab dosa-dosa besar, subhanallah. Tapi memang sebetulnya bila kita nak kaitkan dengan Ramadan, rupanya maksudnya adalah bulan Ramadan sepatutnya bulan pengampunan Allah, tapi ada lagi mereka yang tidak terampun dosanya. Kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa susilatis syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka. Maksudnya nanti Ustaz pun boleh kupas lebih lanjut untuk kita semua berkenaan dengan apa yang dimaksudkan pintu syurga dibuka, pintu kebaikan, kemudian pintu neraka ditutup. Mungkin Allah memadamkan nama-nama ahli neraka di bulan Ramadan sekian-sekian. Allah akan memilih nama-nama ahli syurga pada setiap malam Ramadan, subhanallah. Kemudian yang terakhir, dibelenggu-belenggu iblis. Dan hadis yang berkait dengan pengampunan, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan," barang siapa yang menghidupkan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan menyerah diri, dengan menghisap diri, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosanya. Maksudnya dosanya hari ini dan yang terdahulu. Kalau dah 50 tahun hidup, dosa 50 tahun. Subhanallah. Buat dosa tu bukan perkara yang remeh dalam Islam. Dosa ni perkara yang berat, perkara yang besar, bagi efek yang dahsyat kepada kehidupan, kepada hati dan semuanya. Tetapi dengan barakah Ramadan, tapi dengan syarat dihidupkan. Macam mana nak dapat syarat? Cukup syarat dihidupkan Ramadan tu sampai dapat kelebihan diampunkan segala dosa terdahulu. Maksud betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang berikan diskaun, berikan peluang. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Ustaz, di sini insya-Allah sebagai mukadimah, jadi isi tu Ustaz lah ya yang sambung insya-Allah. Jadi mukadimah ni nak lepas balik ke kita ni. Itulah Ustaz. Kami ni mukadimah baca hadis, Ustaz akan bersihkan akan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok baca terjemahan yang banyak. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika naik mimbar, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amin, amin,
yakni Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sambungan lagi, katakanlah wahai Muhammad, amin. Allahu akbar. Maksudnya malaikat Jibril datang lalu berkata berkata kepada Nabi Muhammad, soalnya mengkhabarkan satu golongan yang pertama, iaitu mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak dapat pengampunan daripada Allah, maka tempat mereka adalah di neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad, Nabi kita menyebutkan amin. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi pun sebut amin. Dan barang siapa sempat dengan orang tuanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, kemudian dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lalu malaikat berkata, ya Rasulullah, katakanlah amin. Kemudian Nabi kata, maka aku katakan amin. Yang ketiga, dan barang siapa yang disebut kepadanya tentang aku, disebut namanya kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Allahu akbar. Hadis ini adalah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini memang masyhur antara rujukan kita. 3 perkataan yang Rasul sebut amin dalam 2 keadaan. Pertama, tentang orang jumpa Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Lalu malaikat Jibril berkata ia tempatnya di neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Golongan yang kedua, ketika hidupnya dia sempat dengan ibu bapanya, tapi dia tidak berbakti kepada ibu bapanya. Dia juga golongan sama dengan yang bertemu Ramadan, yang bertemu ibu bapa ni, dia di neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Tapi golongan yang ketiga hanya dijauhkan daripada rahmat Allah tapi bukan tempat di neraka, iaitu barang siapa yang disebut namaku lalu ia tidak berselawat kepadaku. Ini ada hadis Nabi yang lain, Nabi sebut ma dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Nabi sebut ghurima anfun, celakalah, malanglah, rugilah. Macam teruk sangat. Rugi benar-benar. Ma dzukirtu indahu, barang siapa yang sebutkan namaku di kalangannya, lam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepadaku. Dan kita faham Nabi bukan memerlukan kita ataupun berkehendakkan kita, tapi Nabi tahu itulah antara komunikasi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah meninggal dunia, dah wafat 1441 tahun yang lepas, 1400 tahun yang lepas, tapi sebenarnya kita tak pernah berhenti berhubung dengan Nabi. Setiap kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bentuk perhubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dapat selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya sebenarnya macam yang Encik Suami sebut tadi, Ustaz, kalau kita tengok bulan Ramadan ni, ya mungkin ramai orang berpuasa tapi masih ramai orang tidak solat. Subhanallah, itu memang betul golongan yang mungkin Ustaz boleh kupas kedudukan orang yang berpuasa tapi tak solat. Adakah puasanya diterima oleh Allah? Ustaz, subhanallah. Kemudian sejauh mana dari sudut sah tu, ya mungkin keputusan fiqh, tapi dari sudut diterima oleh Allah. Dan adakah walaupun dia puasa dan dia minta ampun dan dikatakan orang berpuasa ni kan doa dia makbul, jadi adakah dia tak solat, hijab ke doa dia supaya diampunkan Allah sedangkan dia tak solat, Ustaz? Okey, kembali kepada subhanallah. Ya, bila saya dengar apa yang disebut oleh Ustaz dan Ustazah sebentar tadi, kita boleh rumuskan terhadap yang disebut kenapa dosa mereka ni tak terampun. Sebenarnya dosa orang tinggalkan solat, dosa orang yang masuk Ramadan, tiba-tiba Allah tak ampunkan juga dosa dia, dan juga orang yang sempat dengan orang tua, orang kedua ibu bapa dia, tapi dia tetap berdosa juga. Kemudian pada masa yang sama ada orang yang dengan nama Rasulullah tapi dia tak menjawab,
terhadap nama Rasulullah, tak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang disebut oleh pasangan bahagia sebentar tadi, yang cerita pada kita tentang mengenai bagaimana kita ni, dosa kita ni jadi tak terampun dalam hidup kita berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita simpulkan itu, kita dapati bahawa ada satu je penyakit yang melekat pada mereka. Penyakit apa dia? Yang melekat pada semua tadi, iaitu penyakit sombong. Penyakit sombong yang menyebabkan orang kita tak solat. Penyakit sombong yang menyebabkan kita tak rasa Ramadan ini satu anugerah yang Allah kurniakan pada kita. Penyakit sombong yang melekat dalam jiwa kita ini juga menyebabkan kita tak peduli pada mak ayah kita. Penyakit sombong yang ada pada seorang inilah yang menyebabkan dia rasa tak layak untuk dia nak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada agak-agak kita lah, kalau orang sombong ni boleh masuk syurga tak? Kalau orang sombong dalam hidup mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah sebut tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia walaupun sebesar zarah perasaan al-kibriya. Tu yang kita nampak. Kenapa orang kita tak solat? Dia bukan tak tahu solat ni penting dalam hidup dia, dia tahu. Tetapi kenapa dia tak solat? Dia sombong. Dia rasa diri dia ni macam lebih kurang iblis, senang ceritanya. Yang menyebabkan dia ni tak nak solat. Iblis, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud pada Adam alaihissalam, dia tak nak sujud. Dia sebut, khalaqtani min narin fa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api kan ya Allah. Manakala kamu jadikan pula yang disebut dengan manusia tu daripada tanah kan, takkanlah api nak sujud pada tanah. Tu nak sebutnya orang kita ni dia tak nak solat. Tak nak solat tu punca dia rasa sombong. Sombong dalam hati dia. Yang ni yang terjadi di kalangan kita. Demikian juga dengan orang yang dia masuk bulan Ramadan, payah dia nak baca Quran, payah dia, susah dalam hidup dia nak angkat tangan, nak sebut Rabbighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Dia nak mengiktiraf dia ni ada dosa. Seolah yang tu dia nak mengiktiraf pun dia tak nak. Bagaimana sombongnya dalam hidup di kalangan kita ni. Saya nampak demikian ustaz dan ustazah. Saya nampak gambaran kesombongan di kalangan, bukan kita sebut orang lain lah, kita sebut diri kita sendiri ni. Kita ni kan kadang-kadang kita sebut tentang agama, tapi kita sendiri nak sebut pada diri kita ni, ya Allah aku ni ada dosa, ya Allah aku ni ada kesilapan dalam hidup pun payah pada diri kita. Ada perasaan datang dengan dalam jiwa kita ni rasa kesombongan dalam kehidupan kita ini sendiri. Agak-agak orang sombong ni Allah dengar tak doa dia? Tentu Allah tak dengar doa orang yang sombong. Kerana Allah yang bersifat kesombongan. Allah yang bersifat dengan pada Allah layaknya kesombongan ini berada. Tiba-tiba manusia rentak. Sombong Allah itu diletakkan pada jasad mereka tersebut. Demikian juga dengan mak ayah. Mak ayah. Orang kita, ramai di kalangan orang kita ni meminggirkan ibu dan ayah. Di saat mana ibu dan ayah dalam keadaan berusia. Saya nak sebut ini di antara dosa yang menyebabkan kita tak terampun dalam bulan Ramadan sebegini. Kita sibuk dengan pasangan hidup kita kan. Kita sibuk dengan anak-anak kita kan. Mak dan ayah kita di kampung. Mak mertua kita, ayah mertua kita. Kita dah tak peduli dah pada mereka. Kita ada di kalangan kita sibuk nak tanya mak bersahur dengan apa. Mak bangun pukul berapa. Mak kita tanya mak apa yang mak nak berbuka puasa. Ada di kalangan kita demikian. Kita sombong kan. Di kalangan kita, ramai mana di kalangan kita ni, kita tak peduli pun pada mak ayah kita. Yang kita sibuk, isteri kita. Yang kita sibuk, anak kita. Yang kita sibuk, keluarga kita. Yang kita nampak di sekitar kita saja. Yang ni yang menyebabkan dosa-dosa kita ni menjadi semakin tebal dan semakin tebal. Kerana apa dia? Kerana hati kita ni dah mula melekat yang disebut dengan kesombongan tadi. Lalu orang yang macam ni, dia puasa tapi dalam keadaan yang sama dia tinggalkan solat yang ustazah tanya sebentar tadi. Macam mana keadaan pada dia? Diterima tak terima di sisi Allah? Tentulah orang ni akan jadi sia-sia. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali dia dapat lapar dan dahaga semata-mata. Rasulullah tak perincikan satu-satu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah gambarkan dengan kalimah yang umum.
Kenapa Rasulullah gambarkan dengan kalimah yang umum ini? Jawabnya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang di kalangan umat aku ni banyak dibuat. Banyak benda yang dia buat. Tapi dia terhijab dengan benda yang dia buat tadi dalam hidup dia, menghijabkan dia untuk doa dia diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan di kalangan kita. Orang kita payah nak sebut, nak selawat pada Rasulullah. Dia boleh sebut nama-nama orang lain dalam hidup dia. Dia nak sebut nama Rasulullah, payah dalam hidup dia nak berselawat. Padahal nama Rasulullah, berselawat pada Rasulullah ni satu amal ibadah yang dibuat sama oleh Allah dalam hidup manusia. Kita perhati, amal ibadah yang lain semua Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, tapi Allah tak sebut dia buat. Tapi amal ibadah selawat, satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat, tapi Allah tak sebut dia solat. Allah dia suruh kita zakat, Allah tak sebut dia zakat. Tapi bila Allah suruh selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ni dia akan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman pada Allah, berselawatlah kepada Nabi sebanyak-banyak selawat dalam hidup ini sendiri. Ni, tapi oleh kerana ni di antara perkara yang menghijab. Kenapa dosa kita tak diampun di sisi Allah? Padahal kita dah berada pada peluang untuk berada di pintu-pintu syurga Allah sekarang. Sepatutnya demikian. Ramadan ni kita dah berada di pintu-pintu syurga Allah. Kenapa pintu-pintu syurga Allah tertutup untuk diri kita? Tiba-tiba nama kita tak tertulis di pintu-pintu syurga, tetapi tertulis di pintu neraka. Selain daripada sombong ni Ustazah, ramai lagi orang kita ada peribadi-peribadi yang menghijab diri dia untuk dia ni dapat masuk dalam syurga Allah. Sampai peringkat dia tak dapat keampunan di sisi Allah. Ustaz dan Ustazah ada pandangan tak? Orang-orang yang macam mana? Orang-orang yang sedemikian rupa apa yang ada sebenarnya pada diri kita dalam masyarakat kita ni. Bahasa yang mudahnya, kenapalah kita ni tolol sangat? Kenapalah kita ni jenis orang yang degil sangat? Kenapalah kita tak usah cerita orang lain lah. Kita cerita diri kita ni. Kenapa terjadi demikian Ustaz? Kenapa terjadi demikian Ustazah? Boleh tak Ustazah dan Ustaz berkongsilah pengalaman kalian dalam berdakwah ini? Tentu banyak kan orang-orang kita ni, dia bukannya sekadar dia dia sekadar untuk dia nak enjoy je di atas dunia, tapi dianya mendegilkan diri dia. Dia mengeraskan jiwa dia sendiri. Silakan Ustaz berkongsi dengan Ustazah, insya-Allah. Alhamdulillah, sebenarnya seronok dengan Ustaz memberi nasihat, peringatan. Masya Allah, seronok. Kalau Ustaz boleh teruskan sampai sejam lagi, Alhamdulillah, syukur ke kami Ustaz. Berkongsi idea pada malam ni insya-Allah. InsyaAllah Ustaz akan jawab soalan ini. Ya, silakan. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bila Ustaz sebut pasal sombong tadi tu, dalam diri kita semua ada sifat sombong tu kan Ustaz kan? Dan antara sumber-sumber kesombongan tu yang seingat saya lah, saya lupa dah sumber tu daripada mana, tapi dituliskan oleh ulama-ulama muktabar, antaranya adalah empat sumber manusia itu jadi sombong. Yang pertama kerana keturunannya. Ramai orang kita ialah berbangga-bangga, rasa sombong bila lahir daripada keturunan yang masyhur, yang terhormat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, golongan dia sombong kerana keturunan. Kedua, sombong kerana ilmu. Subhanallah. Ilmu ni luas, bukan ilmu agama saja. Orang yang dinamakan pakar lah. Pakar ilmu apa pun. Bahkan kalau pakar buat ilmu karipat pun Ustaz boleh jadi sombong Ustaz. Dia boleh pandang rendah karipat orang lain. Macam itulah kan. Sombong katak puru. Katak puru. Sambung katak puru ada tu Ustaz. Dia cepat mengembang kan. Orang tekan-tekan sikit, orang tekan-tekan dia mengembang tu katak. Betul. Tekan-tekan itu orang kembang. Tidak boleh orang tekan. Okey, subhanallah. Jadi secara kadang-kadang kalau kita sebut pasal kesombongan orang berilmu, orang faham ilmu agama je. Tapi sebenarnya umum semua. Apa pun ilmu yang ada,
kalau contoh seorang isteri dia pandai ilmu tanam pokok. Bila suami dia salah siram lebih ke pokok tak patut lebih, kalau ada sifat sombong, dia terus marah. Tapi kalau dia merendah diri dengan ilmu tanam pokok dia tu, dia cakap baik-baik dan dia beri ilmu tu dengan cara yang baik. Contohlah. Kemudian yang ketiga, sumber kesombongan adalah harta. Subhanallah, ni ujian berat. Orang yang bawa kereta besar, ia rasa lain. Parking tepi depan kedai. Contohlah. Turun pun jalan pun cara lain dah. Tapi kalau kereta buruk, mungkinlah jauh parking. Contoh-contoh ada orang dengan penampilan yang maksudnya apa yang dia ada, dia rasa itulah asbab kemuliaan dia. Kalau dia tak ada, dia rasa terhina. Tapi ada orang walaupun dia memiliki harta tetapi dia tak letak kemuliaan dia pada harta. Itu dari sudut panjang lagi aku pasal dia. Dan yang keempat dari sudut fizikal. Maksudnya dari sudut penampilan. Mungkin rupa paras yang Allah bagi, mungkin tubuh badan yang Allah bagi boleh menimbulkan kesombongan. Sedangkan hakikatnya kita ni tulang je, raka je, maksudnya terkorok je. Allah selaputi dengan kulit, Allah selaputi dengan bentuk-bentuk dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi itu di antara 4 sumber utama kesombongan manusia sampai dia berada di kedudukan yang lebih rendah daripada binatang, na'udzubillah min zalik, bahkan dia lebih dahsyat daripada dia mengikuti jejak langkah syaitan iblis untuk dijadi bahan bakar api neraka, na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Jadi dalam bab Ustaz tanya golongan yang tak diterima, tak diampunkan Allah dosa. Dan Ustaz pun sebut tentang hadis Nabi tadi tu, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Kita memang takut Ustaz. Saya hari tu pernahlah kita pun dua dengar contohnya ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar. Dia sebut tentang antara kebimbangan dan ketakutan kita orang berpuasa ni, bila di mahsyar kelak kita takut sangat. Kita takut bila tiba hisab bab puasa. Kita duduk rasa mungkinlah insya-Allah ni sebab mungkin banyak pahala puasa ni. Setiap tahun puasa ni, Ramadan ni, hidup 50 tahun, 40 kali sekurang-kurangnya puasa Ramadan penuh. Contohnya 40 tahun, 50 tahun jumpa Ramadan. Tapi yang kita bimbang bila dihisap, setiap Ramadan kita, result dia adalah keputusannya kosong. Sebab memang Nabi sebut, kam min sha'imin, betapa ramai. Maksudnya lebih ramai yang kosong berbanding yang dapat makkah, yang dapat pahala, yang dapat pengampunan, dapat rahmat Allah. Allahu Akbar. Jadi sebab itu kita hidup di dunia ni adalah waktu kita beramal tanpa dihisap. Setelah mati adalah waktu dihisap tanpa kita boleh beramal lagi. Sebab tu kita sedar je hidup kan Ustaz, sedar je sebab lainlah kalau malaikat tengah malam, contoh malam ni nak tidur, malaikat pun mari. Nak puasa kamu hari ni kosong, tak diterima. Sebab apa? Contoh. Kalaulah siap malam dihisap, tak apalah, mungkin esok kita buat molek lagi. Tapi Allah beri kita ujian sebab kita tak akan dihisap sepanjang kita hidup. Kecuali orang yang menghisap diri dia sendiri. Kalau kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kata, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap, dan barang siapa yang menghisap dirinya ketika hidup, maka ringanlah hisapnya di akhirat kelak. Allahu Akbar. Okey, jadi di sini saya ingin kita baca satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda berkenaan golongan yang tak diampunkan Allah dosa ataupun Allah tak pandang langsung puasanya. Yang bermaksud diriwayatkan daripada kami, daripada Adam bin Abi Iyas, diriwayatkan pada kami oleh Ibnu sekian-sekian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan masih beramal dengan pembohongan, maka Allah tidak berhajat ke atasnya perbuatan yang meninggalkan makan dan minum ataupun puasanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan daripada mafhum hadis Nabi yang lain juga ada yang disebutkan tentang Allah enggan memandang. Allah tak, bukan sekadar nak terima ke, nak nilai, Allah tak pandang puasa orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan keji. Sama ada berbohong, ataupun dusta, ataupun mungkinlah menghina orang lain, fitnah yang disebabkan oleh lidah ni. Subhanallah. Sebab kita faham maksud puasa ataupun maksud as-saum adalah imsak, menahan diri.
kalaulah kita hanya menahan diri daripada makan, minum dan syahwat ataupun perkara yang membatalkan puasa, itu mungkin dari sudut sah puasa. Tetapi dari sudut nak diterima ke tidak, ia melibatkan puasa seluruh anggota badan. Puasa mata, puasa telinga, puasa lidah, puasa tangan daripada menulis perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab itu kalau kita tengok contoh bab solat. Kalau cukup 13 rukun, memang betul lah solat kita sah. Tapi kita ada ilmu yang ketiga. Memula akidah, lepas tu ibadah. Akidah ni kita yakin solat itu wajib. Kemudian pergi kepada fiqh. Kan? Pergi pada fiqh. Fiqh ni bagaimana nak dirikan solat. Itu untuk sah ke tidak. Tetapi ada persoalan yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Iaitu bab bagaimana solat nak diterima oleh Allah. Ia melibatkan hati kita. Kalau ada riak, Allah tak terima. Ada ujub, Allah tak terima. Ada takabur, Allah tak terima. Sama juga keadaan puasa. Ia bukan sekadar persoalan sah ke tak sah, tapi bab adab berpuasa, bab akhlak berpuasa, itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi semua. Turut berpuasa seluruh anggota badan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kembali semula. Tadi rasa tak jawab. Dipersilakan pada suami, Ustaz tanya. Kenapa orang kita macam degil sangat, macam apa ni? Kan? Degil sangat luar Ramadan pun. Yang ditanyakan oleh Ustaz tu sebenarnya lebih bagus kalau Ustaz yang jawab. Sebab saya ni kata macam semalam lah. Semalam pun berselerak juga bersama Tuan Guru Hasni Bahari. Hari ni berselerak lagi. Orang Kedah kata dengan Tuan Guru. Kita pakat-pakat je sama-sama kita. Okey, pandangan saya lah. Bila mana kita mengambil falsafah solat, bila mana gerakan utama kita dalam mengatakan takbir, kita sebenarnya membesarkan Allah melebihi segala besarnya kehebatan makhluk ataupun kekayaan kita atau besarnya masalah kita dan sebagainya. Kalau kita tak capai benda kat situ, maka selagi itulah kita akan tetap membesarkan diri kita, membesarkan orang lain, membesarkan kekayaan kita, membesarkan jawatan kita, membesarkan segala-galanya. Itu tanda kesombongan lah. Selagi mana kita tak berjaya kat situ, maka seluruh hidup kita akan kata kitalah yang bekerja dan kitalah yang mendapatkan rezeki, kitalah memberikan rezeki kepada pekerja bawahan kita, kitalah beri kasih sayang pada semua orang. Jangan kita lupa bahawa tu Allah yang Rahim, yang Rahman, yang Rahim. Kita lupa benda tu. Allah yang Razak, Allah yang memberi rezeki. Kita lupa. Kita mengatakan kitalah segala-galanya. Dari situ, kalau tak belajar daripada falsafah solat, maka seluruh hidupan kita pun kita tak boleh landaskan kepada kebesaran dan juga kehebatan Allah, lalu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kemudian bila kita baca lagi doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, kita mengakui segala solat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita itu untuk Tuhan sekalian alam. Bukan untuk kita, tetapi kita buat itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pesongkan kita buat semuanya kerana kita matlamatkan dunia ni sebagai kita punya sasaran, maka kehidupan kita tu dunia dan membesarkan dunia sampai kita mati. Maka kita kata kitalah yang menghasilkan segalanya, kitalah yang mengusahakan segalanya, maka kesombongan akan datang dan akan menimbung, menggunung dan sebagainya. Selagi itulah kita tak mampu untuk menurunkan rasa kehambaan dalam diri kita. Begitu juga akhirnya, bila mana kita solat, kita dengan ilmunya, seharusnya ilmu itu merendahkan diri kita lagi dengan kuasa pencipta kita. Lalu bila mana kita ada sedikit kesilapan solat, ditegur oleh makmum, maka begitulah kehidupan kita. Kita bersedia menerima teguran seandainya kita ada kesilapan dalam perbuatan dan juga kata-kata kita. Kalau kita tak belajar daripada menerima teguran, falsafah solat tadi, maka kita akan tetap salah selama-lamanya, maka kita hanyut dengan kesombongan kita sendiri. Wallahu a'lam, Ustaz. Kalau sekiranya anda sebut bahawa sebenarnya kita ni tak ada sifat tawaduk. Ramai di kalangan kita ni hanya banyak memakai pakaian kesombongan. Kita lawan kepada sombong dipanggil tawaduk. Dalam hidup kita ni sepatutnya kita belajar untuk menjadi tawaduk, bukan belajar untuk jadi sombong.
Tapi dalam masyarakat kita hari ni, kalau kita perhati orang kita, dia suka untuk belajar menjadi sombong. Dia tak suka belajar untuk menjadi tawaduk. Patutnya kita kena belajar untuk merendah, bukan untuk meninggi. Maksud merendah ni maksudnya apa dia? Kita tak rasa tamak terhadap dunia, tetapi kita rasa tamak terhadap akhirat. Biar ada pada diri kita demikian. Baru kalau kita ada perasaan tamak terhadap akhirat, kalau kita perhati orang kita bila ditamak terhadap akhirat, dia akan rasa dunia ini tak ada apa-apa pun dalam hidup. Dipanggil, Rasulullah sebutkan dalam hadis, Rasulullah sebut, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah, nescaya Allah akan bagi air, seteguk air pun untuk orang kafir minum. Tapi dunia ni tak ada nilai kan. Tapi orang kita ni, yang Ustazah sebut tadi, orang kita jadi sombong sebab keturunan. Orang kita jadi sombong sebab apa dia? Sebab harta benda. Sombong sebab ada ilmu. Padahal semua yang Allah bagi pada kita ni, benda yang sikit je, secuik je Allah bagi pada kita. Bukannya banyak sangat pun. Allah bagi sikit je. Tapi kita jalan mengangkang dah. Jadi cepat dah nak jadi macam katak puru, dipanggil demikian. Kita ni senang dah nak mengembang je pada kita. Dalam diri kita. Kenapa jadi demikian? Kerana kita ni tak ada sifat tawaduk. Orang kita ni suka berpakaian dengan pakaian kesombongan. Dia jadi demikian pada diri dia. Padahal Allah dah larang dah. Rasulullah SAW dah larang dah. Yang menyebabkan kesan yang lebih besar lagi, dosa kita pun tidak diampunkan di sisi Allah. Kerana kita tak minta pun keampunan daripada Allah. Yang ni yang jadi demikian. Orang kita mana dia nak tadah tangan? Kita senang ke kita nak bangun tahajud malam? Susah kan kita nak bangun tahajud malam? Orang kita bangun untuk sahur boleh, bangun untuk makan. Bangun untuk nak minta ampun pada Allah tak boleh. Tengok pelik orang kita. Orang kita dia boleh menunggu saat nak berbuka. Tapi dia tak tunggu pun saat nak solat maghrib. Dalam hidup dia, saat mana dia nak makan, dia sibuk nak tunggu. Saat mana dia nak solat, dia tak sibuk tunggu pun. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana di antara sebabnya orang kita ni, dalam hidup kita ni, orang kita ni terlampau besar sangat pakaian kesombongan. Terlalu kita ni berbuang, dipanggil sifat tawaduk, sifat merendah diri. Jadi merendah diri ni penting dalam hidup kita, supaya bila kita rendah diri kita, besarlah akhirat kita. Kita mula berebut. Sebab tu Rasulullah pesan pada kita kan, bila dalam soal, alim ulama pun ajar pada kita, dalam soal dunia, kamu jangan tengok orang yang lebih kaya pada kamu. Tapi dalam soal akhirat, kamu tengok orang yang lebih kuat dia dengan Allah. Itu cara demikian. Kitanya kalau dalam soal dunia, jangan tengok orang tu kaya, orang tu banyak duit, jangan. Nanti lagi tamak dalam hidup kita. Lagi kita jadi rasa pada diri kita nak. Tapi dalam soal akhirat, pandanglah pada orang yang semakin dia dekat dengan Allah. Kita boleh tengok bagaimana lembutnya hati dia. Dia baca Quran sikit je, tarawih, baca wadduha pun boleh menangis, boleh mengalir mata. Kita ni baca Al-Baqarah tak mengalir lagi air mata. Nak sebutnya bagaimana kita ni terhijab di kalangan kita. Jadi Ustazah dan Ustaz, boleh jadi kita boleh tak tunjuk pada kami ni, pada kita ni semua ni, jalan bagaimana kita nak suruh dosa-dosa kita ni kita terasa pada diri kita ni, untuk kita nak minta ampun sikitlah pada Allah. Biarlah ada terdetik dalam jiwa kita ni, ya Allah, aku nak minta ampun lah pada kamu, ya Allah. Nak rasa pada kita ni, nak masuk 10 akhir dah ni. 10 akhir ni, ada lagi orang kita ni, pegang Quran pun tak lagi. Orang kita ni, nak masuk 10 akhir dah. Di kalangan kita ni, tak tahu ni malam nuzul Quran. Tak tahu di kalangan mereka. Sibuk lagi main PUBG malam ni. Ada lagi yang depan masing-masing sibuk dengan urusan-urusan dunia yang tak habis-habis. Sibuk tanya orang ni hari ni mati ke tak mati orang. Sibuk tanya orang demikian. Dia tak perasan yang dia tu sendiri akan bakal menjadi jenazah. Nak sebutnya dia sibuk tanya orang berapa ramai lagi hari ni yang kena, berapa ramai lagi. Dia sibuk tanya bila PKP ni nak berakhir. Jadi tolonglah Ustazah bagi pandangan sikit pada kita ni. Nak suruh kita pakak-pakak di kalangan kita ni, untuk kita ni biar mudah-mudahan lembutlah sikit hati. Orang di kalangan ramai di kalangan kita ni tunjuk dengan emoji menangis belaka ni. Pakak-pakak masing-masing buat keluar gambar-gambar tiok belaka ni.
Jadi dalam keadaan suasana macam ni, kita nak suruh macam mana kita ni, biarlah lembut sikit hati. Biarlah paling-paling tidak pun akak tangan tu rasa ni, ya Allah aku ni ada dosa ni, ya Allah aku ni. Biar terasa sikit pada diri kita ni. Nak buat macam mana Ustazah? Bagi sikit pandangan Ustaz. Kalau tidak, kalau payah-payah ambil buku-buku kita ada belakang tu lepuk atas belakang sekali. Kita nak suruh biar bila kita sebut ni biar terkesan pada hati sahabat-sahabat kita. Silakan Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekiranya Ramadan tidak mampu nak mengubah diri kita, tawaran yang begitu hebat yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, sekiranya Ramadan tidak boleh menguatkan kita untuk bangun malam, Ramadan tidak mampu nak menguatkan kita minta ampun, minta syurga, jauh dari neraka. Mungkin hanya kematian saja yang boleh melembutkan hati kita. Mungkin hanya kematian saja yang boleh menggerakkan kita ni untuk berubah. Tapi saat itu kita dah terlambat dah. Maksudnya, kalaulah kita sekarang ni kita tengok pada diri kita semua masing-masing muhasabah, kalaulah contoh bab solat 5 waktu sama saja kualiti sebagaimana sebelum Ramadan, maksudnya kita ni tengah sakit tenat. Kita tengah teruk, kita tengah bahaya. Maksudnya kalau bulan lain tu solat lambat setengah jam, lambat 1 jam, masuk Ramadan pun sama. Maksudnya hati kita ni dah semakin hilang deria rasa dia. Rasa apa? Rasa bersalah bila sembahyang lambat. Rasa berdosa bila mengumpat, mengata, mengeji. Dan bila ada perbincangan ulama dari sudut berkenaan dengan kalau bulan Ramadan kita tahu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda barang siapa yang melakukan apa jua perkara kebajikan. Maksudnya perkara-perkara baik di bulan Ramadan akan diberi pahala umpama seperti amalan fardu. Nah, barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan akan digandakan seperti 70 kali di bulan yang lain. Subhanallah. Jadi sekiranya kita contoh solat tadi tu, kita tahu sekali solat zuhur bulan Ramadan umpama seperti 70 kali solat di bulan yang lain. Tapi kalaulah ganjaran sebesar itu pun yang Allah berikan di bulan Ramadan tidak mampu untuk kita jadi nak jaga solat fardu ni. Bulan Ramadan ni nak jaga sungguh kualiti. Sebab bila jaga kualiti, automatik digandakan kuantiti. Kalaulah sampai tahap tu pun kita belum berubah, contoh bab qiyamul lail. Sama juga. Macam Ustaz kata, kalau bulan lain mungkin bangun 5.30 sempat juga. Tapi sama juga bulan Ramadan, awal sikit sebab nak tu. Dari sudut selawat, sama ataupun lebih teruk. Dari sudut zikir la ilaha illallah contohnya. Istighfar. Dari sudut sedekah, sama je ataupun lebih teruk. Bahkan Ustaz, kita diuji PKP ni memang ada orang dapat kebaikan demi kebaikan hikmah. Tapi ada orang semakin teruk hidupnya. Sebab apa? Masa begitu banyak, rupanya dulu masa sebelum PKP, masa sibuk kerja, bukan isu masa tak ada, masa tak barakah. Buktinya masa sekarang ni masa ada duduk di rumah apa semua, tetap tak bertambah kualiti ibadah. Solat duha sama juga 2 rakaat, doa naik 4 rakaat ke 6 rakaat dah masa makin banyak. Dulu kalau baca Quran boleh 2 muka surat sehari je, tak bertambah pula Al-Quran tu jadi 1 juzuk sehari. Maksudnya di sini masa ni bukan soal banyak ke sikit, tapi soal barakah atau tidak. Jadi kalaulah kita sedar, rupanya aku tergolong di kalangan orang yang tak masa dia tak barakah. Jadi bagaimana kita nak dapat kematian yang barakah? Kalau sekarang ni hidup kita ni kan bukannya baik, maksudnya bukan di kalangan orang baik-baik. Macam mana kita ni nak berangan dapat kematian yang baik? Kita kan minta dengan Allah, ya Allah, Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah, ya Allah berikanlah aku kematian yang baik. Tapi kita degil untuk hidup cara baik, cara yang Allah suka. Tapi kita nak mati yang cara kita nak. Kita nak suka. Allahu Akbar. Sebab itu kehidupan ni, nak tahu mulia atau tidak, tengok kesudahannya. Kalau mati dalam keadaan mulia dan keadaan yang baik, maksudnya dia hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi kita macam Ustaz kata, kita mengejar kemuliaan-kemuliaan hidup. Dari sudut nama, dari sudut pangkat, dari sudut harta, dari sudut apa-apalah, Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau Ustaz kata macam mana kita nak buat, nak suruh rasa dan sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam khutbah terakhir pada bulan Sya'ban,
khutbah terakhir bulan Syakban, maksudnya esok Ramadan, hari terakhir di bulan Syakban. Subhanallah, Nabi SAW ada naik mimbar dan menyampaikan khutbah yang panjang daripada atas sampai bawah. Tapi saya ambil hujung je Ustaz, yang mana Nabi SAW berpesan, perbanyakkanlah 4 perkara di bulan Ramadan. Perbanyakkanlah 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara yang akan mendatangkan redha Allah terhadapmu, dan 2 perkara lagi yang kamu perlukan. Subhanallah. Maksudnya di sini muslimin-muslimat sekalian, malah tak malah macam mana pun kita, sekarang kita yang sedang mendengar ni, sama ada kita tergolong di kalangan orang yang macam mana tak rasa lagi Ramadan apa ke, bukan saya kata tak apa, maksudnya sekurang-kurangnya teruk macam mana buat 4 perkara yang Nabi pesan ni. Subhanallah. Tapi jangan sedar hati pula, okeylah buat 4 ni je lah. Jangan pula gitu. Subhanallah. Tapi Nabi pesan perbanyakkanlah 4 perkara. 2 perkara yang mendatangkan redha Allah terhadapmu. Nabi kata perbanyakkanlah mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyakkanlah istighfar, astaghfirullahalazim, ataupun paling pendek astaghfirullah. Dan yang ketiga, 2 perkara yang kamu perlukan, Nabi kata, perbanyakkanlah minta syurga dan minta selamat daripada api neraka. Allahu Akbar. Kalau kita fikir, kita memang tak layak untuk syurga Allah. Kita semua tak layak untuk syurga Allah. Amalan sedikit dan belum tentu diterima oleh Allah. Dosa banyak belum tentu diampunkan oleh Allah. Terlalu banyak. Jadi kita memang tak layak untuk syurga Allah. Dan kalau kita tanya, kita ni layak tak neraka Allah? Kita ada banyak sebab untuk dihumbang ke neraka Allah. Banyak sebab. Lidah kita mengumpat daripada sejak kita balik, akhlak kita, kesombongan kita, maksudnya untuk kecampur ke neraka, banyak sebab. Kalau kita sedar dirilah, subhanallah. Tetapi dengan doa, sebab itu Nabi suruh dalam bulan Ramadan banyak minta syurga, selamat daripada neraka. Namun kita ada harapan untuk syurga Allah. Melalui jalan mana? Jalan doa. Dan doa ni, kalaulah orang tanya, Ustazah, saya dah minta syurga, macam mana nak tahu? Doa tu dah diterima Allah belum? Allah pilih tak kita ni? Antara ciri-ciri yang Allah makbulkan doanya apabila setelah itu dia berusaha untuk permintaan dia. Maksudnya bila dia minta syurga dengan Allah, setelah itu dia mula mengubah menjadi ciri-ciri ahli syurga. Maksudnya mula salat, mula tutup aurat, mula tinggalkan riba, mula tinggalkan ghibah, mengumpat. Tapi kalau dia duk minta tiap malam menangis macam mana pun, esok dia tetap dedah aurat, esok tetap akhlak buruk dengan ahli keluarga. Maksudnya doa dia belum dimakbulkan oleh Allah. Antara ciri-ciri ini para ulama, saya tak ingat ulama mana sebut, di antara buah daripada doa adalah hijrah yang telah dilakukan selepas dia berdoa. Itu buah daripada doa. Kalau kita kata buah ibadah adalah akhlakul karimah. Buah daripada doa, kemampuan berusaha. Allah beri dia jalan untuk berusaha. Untuk dia dapat apa yang dia minta dengan Allah tadi. Bukannya kita kena fikir mudah, kalau kita doa minta syurga, Allah pun pilih kita jadi ahli syurga, kira settle lah masalah kita. Tak. Maksud kita kena tengok selepas itu, adakah kita mula berhijrah menuju ke jalan-jalan, menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz sebagai maksudnya persoalan ni saya sudahkan dengan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelebihan istighfar. Ada orang kata, Ustazah saya ni dosa banyak tapi malah nak bertaubat, ataupun saya tak tahulah macam mana, saya takut neraka tapi semayang berat lagi, semayang pun ala kadar je, nak bangun semayang dah. Biasanya kita akan kata perbanyakkanlah istighfar, mudah-mudahan istighfar itulah yang akan memberikan kemanisan kepada ibadah. Bukannya tunggu jadi baik dulu baru nak banyak istighfar. Maksudnya beristighfarlah sehingga jadi baik. Bukan jadi baik dulu baru istighfar. Subhanallah, Allahu Akbar. Antara rahsia ataupun kelebihan istighfar di dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu
dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah, Allahu Akbar. Antara kelebihan istighfar, tapi istighfar ni kita kena faham, ia adalah satu bentuk zikir memohon ampun dengan Allah. Jadi kalimah memang pada zikirnya begitu. Astaghfirullahalazim. Hati kena rasa menyesal. Perbuatan menunjukkan penyesalan. Maksudnya jangan kita mudah faham istighfar. Ustazah, saya dah istighfar 1000 kali. Kan hadis Nabi kata, memang betul. Antaranya Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang beristighfar secara rutin, maksudnya istiqamah, melazimi istighfar, akan diberi jalan keluar di setiap kesulitan. Dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang melimpah ruah. Lepas tu ada orang tanya, Ustazah, saya dah buat dah 500 kali sehari. 1000 kali. Tapi yang bertanya tu kita nampak dalam keadaan dedah aurat yang sangat jelas, ketara. Kita kata, faham tak maksud istighfar? Istighfar bukan hanya pada lidah. Ia perlukan perbuktian. Kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak yang kita perlu dalam hidup, yang kita minta doa, terhijab sebab maksiat, sebab dosa. Bukan Allah tak nak bagi, bukan Allah lemah untuk menunaikan permintaan kita. Tapi terhijab dengan dosa maksiat kita. Macam kita lah, kalau anak kita minta sesuatu dengan kita, kalau anak ni banyak menyakiti hati kita, kita berat nak. Tapi ada anak yang kedua, dia sejuk hati. Dia buat apa yang kita suruh. Dia tinggal apa yang kita tak suka, dia tak buat. Anak yang macam ni, dia tak minta pun kita beri. Allahu Akbar. Allah lebih lagi. Maksudnya kita minta macam-macam dengan Allah, tapi kita menyakiti Allah. Bagaimana kita nak expect supaya Allah menunaikan segala hajat, tapi kita tak boleh nak tunaikan apa yang Allah minta daripada kita. Jadi istighfar ini bukan semudah melafazkan pada lidah, tapi perlu dibuktikan dengan perbuatan. Orang yang mampu membuktikan istighfar dengan perbuatan, apa yang Allah janjikan, yang kita baca tadi, iaitu pengampunan. Kemudian Allah mengirimkan hujan yang lebat. Maksud hujan yang lebat sini, jangan bayangkan Allah turunkan hujan yang lebat. Dalam Al-Quran memang sebut. Antaranya ayat dalam surah Hud pun Allah berfirman, barang siapa, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah, nescaya dia menurunkan hujan yang lebat ke atasmu. Dia menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Antara kelebihan istighfar, Allah akan menguatkan hati. Allah menambahkan kekuatan. Sebab itu bila kita ditimpa ujian, bukan masalah ujian, masalah hati kita lemah. Jadi kita tak mampu nak menampung ujian. Istighfar akan menguatkan hati kita. Tapi kenapa dikaitkan dengan hujan yang lebat? Sebab hujan yang lebat ni sebenarnya adalah simbolik kepada nikmat-nikmat Allah. Kalau nak sebut nikmat Allah terlalu banyak. Allah akan menurunkan rezeki, Allah akan berikan rumah yang selesa, kereta yang selesa. Itu nak sebut nikmat terlalu banyak. Jadi ia simboliknya, biasanya ayat Quran sebut Allah akan menimpakan hujan yang lebat. Sebab kita tahu hujan itu membawa rahmat. Allahu Akbar, subhanallah. Dan banyak lagi lah kelebihan istighfar. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bolehlah buat 4 perkara yang Nabi pesan tu bulan Ramadan. Kalau yang lain kita tak nak buat, benda ini bukan susah. Istighfar, ucap la ilaha illallah, hujung lidah je. Dia hujung lidah 2 ni. 2 lagi pun hujung lidah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kalau tak ingat bahasa Arab, tak ada doa kita hafal, kita mintalah bahasa Melayu, ya Allah berikanlah aku syurga. InsyaAllah lepas tu Allah bagi kita nak berhijrah ke arah syurga. Dan jauh daripada neraka, Allah beri kita kekuatan nak tinggalkan amalan-amalan ahli neraka. Wallahu a'lam, subhanallah. Sila Encik Suami sambung. Tambah. Subhanallah. InsyaAllah Ustaz. Saya ambil 2 minit Ustaz lah. Ustaz ambil 1 jam lagi lah insyaAllah. Sebab semua orang nak dengar Ustaz malam ni. Dengan Ustazah. Nak dengar kita. Okay, insyaAllah. 2 perkara mungkin saya boleh kongsi untuk diri saya sendiri juga. Yang pertamanya adalah ramai orang yang akan menyesal dengan pemergian Ramadan nanti. Untuk tahun lepas, tahun ini mungkin saya sendiri pun jadi orang yang menyesal juga dengan pemergian Ramadan nanti. Update status dengan tangisan, menyesal. Sama macam tahun lepas. Sebab apa? Kita tak belajar daripada apa yang berlaku pada tahun lepas. Dalam Ramadan tahun lepas, kita dah tahu kita ada banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak tidak memanfaatkan masa dan sebagainya. Tahun ni dah 17-16 hari dah berlalu, kita masih di peringkat yang sama. Tak berubah juga. Jadi kita akan menyesal. Kecewa dengan pemergian Ramadan yang telah berlalu. Jadi itulah juga kita suatu hari nanti bila mana Allah
dah memberi peringatan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa. Maksudnya adalah bila mana seorang yang kufur tu telah meninggal, dia merayu-rayu pada Allah untuk qala rabbirji'un, nak kembali ke dunia ini. Ayat ke-100 pula, dia minta untuk apa? La'alli a'malu salihan. Untuk kembali dunia ni, untuk membuat amalan yang soleh. Sebab apa? Dah menyesal bila nampak azab di depan mata mereka, maka dia menyesal sungguh-sungguh merayu-rayu pada Allah untuk kembali. Jadi kita mungkin jadi macam tu juga. Kita akan merayu-rayu pada Allah Subhanahu Wa Taala esok. Sebab apa? Peluangnya ada. Peluang ada sekarang ni, masih hidup, masih ada peluang. Berbaki ini insya-Allah kita ada kesempatan untuk tingkatkan amalan kita agar kita tidak menjadi orang menyesal suatu hari nanti. Kita takut semua orang tu. Yang keduanya adalah kita membayangkan diri kita ni berada di syurga sebenarnya. Sebab itulah keadaan keselesaan kita yang rasa sekarang ni tidak rasa terbeban. Takut-takut kita ke neraka. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berfikir dengan keadaan keselesa, tidak ada ujian yang besar dalam hidup kita, hidup dengan bekerja okey, makan okey, family okey. Kemudian kita rasa selesa, insya-Allah akhirat kita juga akan okey. Itu masalah kita sekarang ni. Kita takut suatu hari nanti kita menyesal sungguh-sungguh sebab apa? Kita bukan dalam syurga. Kalau sahabat dulu bila sebut pasal syurga, dia takut dia tidak ada dalam senarai syurga. Walaupun dah dijanjikan dengan syurga Allah, sahabat Nabi ni. Kemudian bila bercakap tentang neraka, dia takut. Jadi mereka salah seorang daripada mereka, Masya Allah. Mereka takut sedemikian kita. Kita dalam keadaan selesa, kita membayangkan. Kalau boleh untuk diri saya sendiri dan juga yang para pendengar ni, kita cuba membayangkan. Membayangkan macam mana? Membayangkan tentang keindahan syurga yang Allah sebut dalam surah Yasin ayat 55 hingga 58. Allah sebut macam mana sibuknya penduduk syurga pada hari itu menikmati kesenangan. Mereka dan pasangan mereka sedang berlaku di atas pelamin. Bagi mereka segala jenis buahan dan bagi mereka segala jenis apa yang mereka inginkan dan mereka menerima salam daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Bayangkan syurga nikmatnya indah. Itulah tujuan kita. Kemudian takutnya pada neraka, kita kena tengok berapa surah yang banyak menceritakan tentang dahsyatnya neraka yang kita tidak inginkan. Surah Al-Waqi'ah, golongan kiri, macam mana azab yang mereka terima tu. Kita kalau bayangkan sikit, kita rasa gerungnya untuk kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya neraka. Jadi ketakutan itu sendiri boleh mendatangkan rasa rendah diri kita, rasa takut pada Allah. Seterusnya insya-Allah mampu sedikit banyak untuk meningkatkan amalan kita lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap je Ustaz. Yang kecil hati satu lagi. Sebab banyak sangat soalan-soalan yang ditanya ni. Jadi kalau kita boleh simpulkanlah rasanya malam ni, pertemuan kita malam yang baik, yang indah ini, Ustazah dan juga Ustaz boleh simpul dengan simpulan yang bekah pada hati orang. Bila orang dengar je, orang kata Allah seronoknya dengar kata-kata nasihat yang boleh, kalau boleh masing-masing terbawa nak tidur lah sekejap lagi. Sebelum tidur ni ingat mula segala apa yang disebut oleh Ustaz dan Ustazah ni. Cubalah nasihat sikit pada kita semua ni, kerana kita ni selayaknya untuk diberi nasihat. Silakan Ustaz. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab Ustaz, saya rasa orang memang nak dengar Ustaz. Saya dah panjang tadi Ustaz. Suami saya pun sama-sama. Kita malam ni tetamu, dia kena sebut juga. Sebab tetamu. Saya ni biasa dah orang dengar dah. Puah dah orang duk dengar saya. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian, masya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita
sama-sama dengar, sama-sama kita dapat ilmu pada malam ini, ia menjadi satu saksi di hadapan Allah kelak bahawasanya kita pernah berada di satu taman syurga Allah, di majlis ilmu, walaupun kita berada di tempat yang berbeza, tapi asbab ujian COVID-19 ini, insya-Allah kita memang nak hadir majlis ilmu, nak berkumpul, tapi kita terhalang, lalu Allah tetap terima. Ini seumpama seperti majlis ilmu, tempat duduk saja berbeza tempat. Jadi subhanallah, Allahu Akbar, mudah-mudahan apa yang kita buat malam ni, yang kita dengar ni, yang kita majlis ilmu ni, salah satu qiyamul lail, sebab kita faham qiyamul lail ni adalah menghidupkan malam. Kalau sebut tahajud adalah solat tahajud tu lah, yang mana syaratnya kena tidur dulu walaupun sekejap. Tapi qiyamul lail dah start daripada maghrib tadi dah. Masa start azan maghrib, masuk malam, kita solat maghrib tu dah start dah. Maksudnya termasuk dalam ibadah menghidupkan malam. Kita baca Quran lepas maghrib, lepas tu solat isyak, solat tarawih. Semua tu qiyamul lail. Sebab kadang orang kita faham qiyamul lail ni tahajud. Tu baru qiyamul lail. Tapi termasuk, jangan pernah kita rasa rugi. Rugilah duk dengar ceramah ni, baik kita qiyamul lail tahajud. Kalau kita tengok sahabat para alim ulama terdahulu, ada malam mereka disibukkan dengan ilmu. Masuk tulis ilmu, baca kitab, tulis untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Maksudnya kita ada cara yang berbeza untuk menghidupkan malam. Dan kita nak merasai kemanisan Ramadan, kita tak boleh cara lain melalui cara ilmu. Sebab itu ada orang bila sampai tahap hari keberapa dia rasa baca Quran tak rasa manis. Puasa rasa jadi daripada ibadat jadi adat. Maksudnya sebab dia dah hilang rasa penat apa dan semuanya. Sebab itu untuk mengekalkan rasa semangat, istiqamah, rasa kemanisan dalam bulan Ramadan, kita memang kena istiqamah untuk hadir majlis ilmu. Sebab setiap yang kita dengar, apa yang kita dengar tu ibadah. Apa yang kita rasa tu ibadah. Bahkan contoh malam ni kita duduk sejam setengah. Sejam setengah itu seluruh anggota badan kita dicatat sebagai sedang melakukan ibadah. Sebab kita sedang diamkan tangan kita, diamkan telinga, diamkan mata. Maksudnya berdiam di majlis ilmu. Subhanallah. Sama contoh kalau kita buat ibadah sambil bawa kereta, dia lain. Mungkin zikir kalau kita berzikir lah. Tapi kalau duduk majlis ilmu ni, seluruh anggota badan. Maksud soalan kita zikir berjawarih. Subhanallah. Jadi kalau orang tanya, Ustazah macam mana nak istiqamah Ramadan kadar luntur? Kena istiqamah mendengar ilmu, majlis ilmu, banyak sangat live dan sebagainya. Itulah yang akan menghidupkan hati kita. Dan yang saya nak sebut ialah mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah kelak. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak, apabila penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga, lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, mereka itu, iaitu golongan ahli neraka. Mereka itu, Ya Allah, adalah kawan-kawanku, sahabat-sahabatku. Mereka pernah solat bersamaku, pernah puasa bersamaku, dan pernah haji bersamaku. Dalam hadis ni, 3 golongan ni disebutlah. Lalu Allah berfirman kepadanya, tariklah kawanmu itu, tariklah mereka itu untuk ke syurga bersamamu. Allahu Akbar. Maksudnya di sini, dia bukan hanya 3 golongan ni saja. Ini mewakili, kalau nak sebut banyak sangat. Mewakili. Solat pernah bersama, puasa. Sekarang kita sedang puasa bersama-sama. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, menunaikan haji. Maksudnya, apapun pertemuan kita yang Allah temukan di dunia ini atas dasar ibadah. Dan sekarang kita tak tahu, saya tak tahu berapa orang ni Ustaz, 4,000 ke 5,000, 6,000, Allah Alam. Tapi walaupun 6,000 lebih, subhanallah, walaupun dah lewat, kita tak bertemu muka, tapi Allah catat. Allah tulis nama siapa yang hadir pada malam ini tanpa seorang pun tercicik. Allah tidak pernah lemah, maksudnya catatan Allah sangat detail, walaupun yang dengar ni dalam keadaan apa jua pun keadaan kita, duduklah macam mana pun, duduk di tempat-tempat mana ada luar negara dan sebagainya. Tapi subhanallah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mampu berhujah di hadapan Allah kelak di padang mahsyar. Kalaulah saya tak ada di syurga Allah kelak. Kalaulah suami saya, kita lah ustaz kan tak ada.
Jadi subhanallah, mudah-mudahan esok sahabat-sahabat yang sama hadir, ya Allah, dia tu ya Allah, Asma tu ya Allah, dialah dulu yang mengajar, yang ada sampaikan ilmu, saya hadir, dia tu sekian-sekian. Ya Allah, mudah-mudahan dengan itu, asbab itu, Allah perintahkan tariklah Asma tu sama-sama masuk syurga. Maksudnya pertemuan pada malam ini atas dasar ibadah, atas dasar ilmu, walaupun kita rasa kita hadir ni, tak ada orang perasan pun, memanglah sebab ramai sangat 5,000. Kita pula silent, kita pula tak malu nak komen, nak tinggalkan jejak. Tak apa. Sebab apa? Yang penting Allah lihat, para malaikat melihat. Subhanallah, mudah-mudahan sebab itu kita terus untuk bersahabat di dunia, bersahabat di mahsyar, sampai sama-sama tarik sahabat masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat permintaan kita. Subhanallah. InsyaAllah saya rasa cukup kesimpulan yang dibuat oleh Ustazah tu, Ustaz. Kemudian apa saya nak cakap adalah pertama, maaflah jika ada kekurangan daripada pihak saya lah. Pihak saya juga. Pihak kami lah. Okay. Yang kedua, terima kasih sebab bersama ataupun mengundang kami pada malam ini sebagai tetamu yang Ustaz sebut tadilah. Tuan Guru menjemput anak murid dia. Jadi sebagai memulakan tetamu, permintaan tetamu ni Ustaz kena tunaikan permintaan tetamu Ustaz. Ustaz yang buat kesimpulan. Orang ramai nak dengar Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas permintaan tetamu. Biasa kalau tetamu main rumah kan, tuan rumah akan memang akan tetamu. Kesimpulan sebab kami pun memang nak dengar itu pada Ustaz tentang apa Ustaz kematian dan sebagainya. Lepas itu Ustaz doa Ustaz. Semua orang memang rindukan doa Ustaz. Subhanallah. Kita pakak-pakak di kalangan kita ni untuk kita dapat manfaat. Cuma yang saya duk dengar Ustazah dan Ustaz cerita sebentar tadi, sebenarnya kita ni kita kena ingat dosa-dosa ni satu benda yang beban dalam hidup kita. Kita jangan biarkan hidup kita ni sentiasa terbeban. Dan kita boleh tengoklah kita ni sebenarnya ada dosa ni bila kita tak rasa lazat dengan kita buat ibadah pada Allah. Kita tak rasa lazat bila kita duduk dalam bulan Ramadan pun tiba-tiba kita tak rasa macam dalam bulan Ramadan. Ataupun kita berderma tapi derma kita tak rasa lazat. Pelik tu. Sepatutnya kita bila kita baca Quran, bila kita derma, bila kita duduk majlis ilmu begini, kita rasa lazat, tiba-tiba tak rasa lazat. Menandakan kita ni terhijab dengan dosa. Bila kita terhijab dengan dosa, yang ni menyebabkan kita ni payah doa kita nak didengari di sisi Allah. Lalu bagaimana cara dalam hidup kita? Kita kena ingat yang Ustazah sebut tadi, yang Ustaz sebut tadi. Allah jadikan pemurahnya Allah ini mengatasi daripada azab Allah untuk hamba dia. Dalam diri kita ni kita kena ingat, dosa banyak mana pun kita, cuma Allah nak dengar sepatah je daripada mulut kita. Allah nak dengar daripada mulut kita ni, akak tangan sikit kita sebut Rabbighfirli, ya Allah tolong ampunlah dosaku ya Allah. Titik air mata kita rasa banyaknya dosaku ni ya Allah. Nak sebut tak jadi tak ni nak sebut tak keluar daripada mulut kita. Nak sebut banyaknya dosa kita. Di waktu itulah kita akan harap Allah ni pemurahnya Allah mengatasi daripada segala-gala kemarahan Allah terhadap diri kita. Sebab tu kita ni jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Allah ajar pada kita, banyak mana pun dosa kita ni, jangan kita putus asa. Kita ada baki lagi kan ni? Ada baki lagi 10 malam terakhir ini. Jadi 10 malam terakhir ni, kita jangan nampak siang hari untuk puasa je. Ramadan ni Allah buat package. Dalam Ramadan ni package. Jangan kita nampak siang je. Tapi kita nampak juga malam yang Ustazah sebut. Bermula daripada maghrib sampai subuh besok. Maknanya kita menghidupkan malam. Menghidupkan malam ni jarang orang kita nak. Orang kita biasa dia malam-malam dia sibuk nak makan colek bulan Ramadan. Dia sibuk nak apa dia dalam hidup dia sibuk nak borak dan sibuk nak habiskan masa kita begitu saja. Jangan. Tapi kita jadi orang yang macam Ustazah sebut tadi. Kita sibuk memuhasabah diri. Tengok aku ni ada dalam syurga ke aku ni dalam neraka. Dalam litar mana kita sekarang ni. Kita boleh perasan dah. Dalam diri kita tak boleh tanya orang lain lah.
Kita tanya pasangan hidup kita je cukup dah. Malam ni kan ustazah duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak, pergi tepi-tepi longkang, biar romantik sikit. Tanya satu soalan. Tanya pada suami, tanya pada isteri. Yang cuba agak-agak abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Tanya je soalan tu. Agak-agak orang rumah akan jawab macam ni. Susah juga bang, kata. Nak masuk syurga lagu mana? Bangun sahur pun saya kena kejut. Nak sebutnya, maknanya gambaran kita ni, banyak benda yang kita sedang buat salah. Bila kita meninggal dunia kan, terbaring je jenazah kita. Orang rumah kita tengok je kita, Ustaz. Tengok jauh-jauh. Tak lepas. Suami aku ni disebut. Amalan benda lah yang ada. Yang gamak-gamaknya kita ni, boleh lepas masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, walaupun begitu, Allah sedang memberi kesempatan ini. Peluang ini. Dan bila Allah bagi peluang sebegini, kita ambil peluang kita ni. Kita sentiasa ingat, aku ni selagi mana aku tak tertulis nama aku dalam syurga Allah, tak tertulis di pintu-pintu syurga Allah, aku tak akan berhenti berdoa pada Allah. Maknanya kita ni, tekad azam kita. Allah ni kan pemurah, Allah ni Rahmanur Rahim. Bayangkanlah kalau kita bayangkan, dalam hadis Rasulullah ceritakan, setiap malam-malam bulan Ramadan ini, Allah lepaskan manusia daripada neraka Allah, sejumlah ratusan ribu orang yang terkeluar daripada neraka Allah, masuk dalam syurga Allah. Tiba-tiba, kita bayang seorang-seorang, tiba-tiba nama kita tak ada dalam sanaan raya tersebut. Maknanya jahat sungguh lah kita. Jahat sungguh kita ni. Hidup atas dunia ni, takkanlah dalam ratus-ratus ribu orang yang keluar daripada neraka tu, nama kita tak termasuk dalam senarai tersebut. Dalam hidup kita ni, biar kita rasa benda-benda demikian. Bila kita boleh rasa demikian, barulah hati kita ni rasa dia panggil kejap. Rasa seronok. Kita rasa nikmatnya aku. Allah bagi nikmat Islam pada diri aku. Nikmatnya aku diberi nikmat Ramadan dalam hidup aku. Nikmatnya aku kerana Allah bagi pada aku Al-Quran dalam hidup aku. Setengah-setengah orang tu peluk Quran, tiak, menangis. Tiak ni, ada yang tulis tiak tu, dia kata bawah ketiak aku, dia sebut. Bukan, tiak ni menangis dia panggil. Orang Pantai Timur dia panggil tiak ni, tiak tu bukan ketiak, tapi tiak tu menangis. Dalam keadaan yang maksudnya, masing-masing ada yang pegang Quran tu menangis tak esak-esak. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku tak boleh baca Quran, ya Allah. Surat soal bawang putih boleh baca, ya Allah. Facebook boleh baca, WhatsApp boleh baca, tapi ayat kamu ni aku tak boleh baca, ya Allah. Menitik air mata dia saat dia menangis seorang-seorang. Ini maknanya apa dia? Allah melembutkan hati kamu dan Allah membuka hati kamu untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seronok malam ni dapat bercakap dengan ustaz dan ustazah, bercerita tentang dosa yang tak terampuni. Saya cukup takut kalau dosa saya tidak diampun oleh Allah. Sebenarnya di antara benda yang paling takut sungguh dalam hidup ni, kita ni kadang-kadang bawa kereta tu menangis seorang-seorang, keluar air mata, ya Allah, kenapalah ya Allah aku ni beban sebegini, kenapalah aku ni begini ya Allah dalam hidup ni, kenapa anak-anak aku jadi begini, kenapa keluarga aku jadi begini, kenapa ni mesti dosa aku ni ya Allah, kamu tak ampun dosa aku ni ya Allah. Lalu kita pun minta dengan Allah, ya Allah, bagilah peluang keampunan untuk diri kita ni, ambillah kesempatan ini untuk kitanya membetulkan kembali jalan hidup kita ni, biar kita nampak hidup kita ni akhirat yang jauh lebih luas dibandingkan dunia yang semakin menyempit dalam kehidupan kita ni. Terima kasih Ustazah, dan terima kasih Ustaz. Malam yang baik begini, sonok kita. Tapi sahabat-sahabat nak bangun tahajud lagi sekejap lagi. Masing-masing nak berehat. Dan ada yang ditulis dekat sini, kami Ustaz, tiap-tiap malam kami duduk depan komputer, satu keluarga kami menunggu kuliah-kuliah Ustaz dan tetamu-tetamu. Masing-masing bersibuk berkejaran. Saya nak ucap tahniah kepada sahabat-sahabat demikian. Dan ramai di kalangan artis-artis, mereka yang turut serta dalam kuliah-kuliah kita sebegini. Dan saya harap supaya Ustaz dan Ustazah meneruskan dakwah ini. Jangan putus asa Ustaz dan Ustazah. Kalian di antara ikon-ikon masyarakat yang patut untuk meneruskan kerja-kerja agama ini. Kita takut dengan celaan orang yang mencela. Kerja dia mencela, memang dia dilahirkan oleh Allah untuk mencela kita. Kita kena ingat demikian. Manakala kita pula, bukan kita takut dengan celaan dia, tapi kita mengharapkan keredaan Allah dalam hidup kita. Teruskan kerja-kerja dakwah yang baik ini. Dan sebelum daripada kita baca doa ni, Ustaz dan Ustazah,
Sebenarnya kita ni dibawa oleh pertubuhan NGO Geng Ustaz. Geng Ustaz cuma bukan geng ustazah ni, geng ustaz dia panggil. Geng ustaz ni bunyi bunyi macam kasar sikit geng tersebut. Tapi sebenarnya hati-hati tisu semua ni di kalangan kami ni, ustaz-ustaz ni. Jadi kaminya start daripada di awal bulan Ramadan, di awal PKP kita buat sumbangan makanan, bagi makan pada frontliner, bagi makan kepada orang-orang susah dan sebagainya. Sampailah masuk Ramadan kita buat berbuka puasa. Kemudian ni nak sambut raya pula ni, kita nak bagi sekilo daging penyeri lebaran untuk di kalangan orang-orang yang susah pula. Sekilo tu sebanyak RM32 je sekilo. Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang pemurah, mereka nak bagi turut serta kita sembelih lembu 3 hari sebelum raya, kita nak agih daging-daging kepada orang-orang yang susah. Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat kita, mereka bolehlah terus untuk ke akaun sekejap lagi. Kita akan tayangkan akaun tersebut di hujung program kita ini, dan boleh terus kepada nombor akaun dan nombor telefon Haris di antara orang yang menggerakkan program kita ini, dan juga beberapa orang sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam-malam indah kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Malam-malam yang menjadikan kenangan yang waktu mana kita hidup di atas dunia, kemudian kita tengok balik pancaran ini. Dan di waktu mana kita berada di padang mahsyar Allah nanti, Allah jadikan ia menjadi saksi-saksi yang indah di kalangan mereka yang hadir. Yang hadir dalam Facebook ada, dalam YouTube ada, dalam Instagram ada. Saya sebut tadi, saya gabung terus. Dan Instagram ada 1000 lebih. Kemudian live pada satu masa. Kemudian dalam Facebook ada sampai 6K dalam satu masa. Kemudian dalam YouTube ada lebih kurang 1000 lebih juga dalam satu masa ni. Mudah-mudahan semua ini menjadi saksi dan bukti di hadapan Allah. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Mari kita sama-sama sedikit doa yang kita baca. Mudah-mudahan Allah jadikan doa kita ini diaminkan oleh para malaikat Allah, dan jauh daripada dihijab daripada azab api neraka Allah, dan dijadikan kemudahan khusus kepada tuan guru kita, iaitu Allahyarham Datuk Ismail Kamus, yang baru meninggal dunia malam kemarin. Malam ni malam kedua dia berada di barzah. Mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah bagikan kebaikan-kebaikan yang indah dalam perjalanan mereka, dapat janji mereka dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam ini ya Allah, kami berkumpul lagi di alam maya sebegini ya Allah. Di sesama kami ini ya Allah, menadah tangan kepada kamu ya Allah, mengharapkan keampunan dosa-dosa yang tidak terampun sebelum daripada ini ya Allah, agar di malam yang baik ini ya Allah, dengan apa yang telah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah, hanya sepatah kata yang keluar daripada bibir kami ya Allah, kamu ampunkanlah segala dosa-dosa yang kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah, tiada kata dan tiada bahasa yang mampu dilafazkan pada kamu ya Allah. Tiada bahasa, tiada kata yang mampu dikeluarkan daripada bibir ini ya Allah, untuk menggambarkan dosa-dosa kami ini ya Allah, yang kami hanya mengharapkan pada kamu ya Allah, agar kamu ampunkan dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mengadu kepada kamu ya Allah, betapa setiap di kalangan kami diuji dengan ujian-ujian yang membebankan dan memberatkan dalam hidup ini ya Allah. Antara ujian yang kami sedang dibebani saat ini ya Allah, COVID-19 yang sedang menyerang di kalangan umat Islam di bumi Malaysia dan seantero dunia ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan Rahmanur Rahim kamu ya Allah, kamu angkatkanlah segala bala yang sedang melanda pada kami saat ini ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada virus-virus yang sebegitu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada syaitan-syaitan yang mengganggu hati-hati dan jiwa-jiwa kami ini ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang diuji dengan ujian kesakitan yang berpanjangan ya Allah, tetapi mereka turut sama menadah tangan ini ya Allah, mengharapkan kesembuhan daripada penyakit yang mereka deritai itu ya Allah. Jadikanlah doa sesama kami ini ya Allah penyebab di antara sebab mereka disembuhkan oleh kamu ya Allah. Ya Allah, saat mana kami
diuji dalam ujian sebegini ya Allah. Ada di kalangan kami dibebani dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Dalam kehidupan mereka ya Allah, dengan tadahan doa sesama kami ini ya Allah, kamu angkatkanlah bebanan hutang itu ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian dalam hidup ini ya Allah. Saat kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami mempunyai hajat-hajat yang banyak dalam hati mereka ya Allah. Mereka hanya mampu melafazkan kata di bibir mereka ya Allah. Kamu perkenankanlah doa-doa mereka itu ya Allah. Kamu tunaikanlah hajat-hajat yang baik itu ya Allah. Dan kamu jadikan hajat yang baik itu ya Allah keredaan di sisi kami ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung perjalanan hidup kami ya Allah. Di saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kamu pilihlah kami ya Allah di antara hamba kamu yang dimatikan dalam bulan Ramadan ya Allah. Dimatikan saat mana kami sujud pada kamu ya Allah. Kamu pilihlah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba kamu yang paling saleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat terakhir perjalanan hidup kami itu ya Allah, bibir kami tidak putus-putus menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat itu ya Allah, wangikanlah kami dengan wangian raihan ya Allah yang datang daripada syurga kamu ya Allah. Keluarkanlah ruh kami ini ya Allah, dihamparkan di atas sutera nan yang indah itu ya Allah. Jadikan saat itu saat yang terindah untuk kami sama diangkat untuk menghadap di hadapan kamu ya Allah, bersama dengan para malaikat Rabbul Jalil itu ya Allah, untuk dihadapkan di hadapan kamu nanti ya Allah. Kedengaran di arasy kamu ya Allah, syurga Illiyin untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tadahkan tangan pada kamu ini ya Allah. Saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, agar kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air meringis di badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikafankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami di saat itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk dibawa ke barzah nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan memandikan jenazah kami, ia akan mengusung jenazah kami, ia akan membawa kami ke barzah nanti ya Allah, ia akan menjadi imam pada solat jenazah kami nanti ya Allah, lalu dibawa kami ke barzah nanti ya Allah. Ya Allah, di kala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, rahmatlah pada kami ya Allah, ringankanlah himpitan kubur kami itu ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara wangian-wangian syurga yang indah ya Allah. Lapangkanlah kubur kami di kala itu ya Allah. Jadikan keadaan malaikat munkar dan nakir menjauhi daripada kami ya Allah. Jadikan kubur kami saat yang terindah pada kami ya Allah. Demikianlah kami mengharapkan pada guru kami, Allah yarham Datuk Ismail Kamus ya Allah, agar kuburnya di antara taman-taman syurga di malam kedua ia berada di barzah ini ya Allah. Demikianlah para guru-guru kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Ketemukanlah kami dengan mereka di Illiyin ya Allah, saat yang indah di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah keampunan dosa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Lebih-lebih lagi ya Allah, dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, redha ibu kami lah yang melayakkan kami ke syurga kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami terhadap ibu kami ya Allah. Satu ketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata kami di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami saat mana ibu kami memanggil-manggil kami ya Allah. Kami pernah membantukan diri kami dalam bilik itu ya Allah, saat mana ibu kami memanggil-manggil kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah, kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah, sewaktu mana kami kecil dahulu ya Allah, sehinggalah kami kedewasaan hidup ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan kami berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan tiada lagi wajah-wajah kerahmatan untuk hidup ini ya Allah
Dan dosa-dosa inikah pula ya Allah kehidupan kami diuji dan diuji sebegini ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, kamu ampunkan dosa kami ya Allah. Kamu layakkan kami ke syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi, para siddiqin, para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, janganlah kamu jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Pulangkan kami kembali ke Ramadan yang indah, di Ramadan yang akan datang nanti ya Allah. Berilah peluang untuk kami berada di jalan yang lurus ini ya Allah. Kembalikanlah kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Moga Allah ketemukan lagi kita insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Ya, terima kasih Rais. Ya, terima kasih. Tengah malam minta maaf Ustaz kerana sampai tengah malam gini. Panjang pula. Allahu Akbar. Terima kasihlah. Mudah-mudahan Allah rahmati kalian semua menjadi keluarga-keluarga contoh yang baik insya-Allah. Saya doakan Mudah-mudahan insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha